bahkan tugas sebagai seorang Rasul dari sudut pentablighannya. Nabi dah menyampaikan dengan sebaik dan sesempurna mungkin tugasan beliau sebagai seorang utusan Nabi dan Rasul yang terakhir tanpa meminda-minda dari sudut penambahan, pengurangan dan penyembunyian terhadap fakta kalam Allah tadi. Ini penting untuk kita hayati. Bila mana perkataan seperti ini diucapkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini, yang mana Nuh berdepan dengan penyembah-penyembah berhala dan idola, yang mana Hud berdepan dengan manusia-manusia yang memisahkan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, manusia-manusia yang sudah tidak beriman akan adanya hari pengadilan dan penghisaban, iaitu hari akhirat. Mereka yang melupakan hakikat penciptaan manusia oleh Allah. Bagaimana Nabi Allah Saleh berdepan dengan kumpulan-kumpulan yang masih mengekalkan adat, kebudayaan dan tradisi nenek moyang dalam kehidupan beragama mereka. Nabi Saleh berdepan dengan mereka-mereka yang tidak mempercayai kenabian dan kerasulan. Bahkan lebih jauh meminta mukjizat. Bila didatangkan mukjizat, mereka menafikan dan membunuh mukjizat yang didatangkan. Bahkan secara lebih luas, mereka berani mencabar datangnya musibah daripada Allah. Wahai Saleh, bilakah musibah Tuhanmu akan datang kepada kami? Bilakah musibah Tuhanmu akan muncul kepada kami? Satu perbuatan yang celupar dan amat biadab bila seseorang mengundang datangnya kemurkaan Allah atas dirinya. Itulah umat Nabi Saleh. Bagaimana Nabi Lut berhadapan dengan revolusi sosial, satu amalan yang jauh tersimpan daripada fitrah kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Menyukai sesama jantina lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan. Kemudian pada zaman Nabi Syuaib munculnya golongan yang menipu dalam ekonomi, menipu dalam neraca, menipu dalam takaran, menipu dalam timbangan. Lebih jauh ada yang berada di sudut-sudut dan persimpangan jalan, mengganggu ala-ala gangsterisme manusia-manusia yang melewati kawasan tersebut. Bahkan lebih jauh sekiranya mereka menginginkan sesuatu, mereka merampas, mereka mencuri, mereka merompak barang-barang manusia-manusia yang melalui kawasan tersebut. Bahkan Ashabul Aikah yang ada pada zaman Nabi Syuaib juga telah melakukan khurafat yang cukup besar dengan menjadikan pokok dan tumbuhan-tumbuhan yang subur di satu tempat sebagai sumber ritual dan permohonan hajat-hajat mereka. Tetapi benda ini telah diselesaikan tugasnya pada zaman Nabi-Nabi tersebut. Benar tuan-tuan. Tugas mereka sudah selesai. Tugas mereka sudah sempurna atas nama Nabi dan atas nama Rasul. Tetapi kelangsungan daripada dosa-dosa tersebut tidak pernah berakhir tuan-tuan. Kalau zaman Nabi Nuh adanya penyembahan berhala dan hukuman Allah, banjir besar, ribut besar, taufan besar, tak pernah sama sekali mematikan amalan ini, kecuali yang mati cuma penganut-penganutnya. Yang melakukan penyembahan lingkup, yang melakukan penyembahan mati lemas, yang melakukan penyembahan mati tenggelam. Tetapi amalan ini tak mati tuan-tuan. Amalan ini berterusan. Bahkan kalau zaman Nabi Nuh cuma ada 5 berhala, zaman kita ada 3 ke ada 1 tuan-tuan? Ada 1 je ke berhala zaman kita ke ada 3? Ada berapa tuan-tuan? Tak larat nak kira, tak larat nak bilang. Tak payah ambil seluruh dunia, ambil kawasan KL Selangor saja, mampu tak bilang? Pi situ 1, 2, 3, 4, letih dah ustaz, 1 pun tak habis. Hidup lagi. Allah bawa pada zaman ini, Allah bawa pada zaman kita.
yang memerlukan pendakwah pada zaman kita memiliki karakteristik seperti dakwahnya Nabi Allah Nuh. Kita kena ada tokoh-tokoh pendakwah yang bawa pendekatan dan karakteristik Nabi Allah Nuh bagaimana yang dilaluinya. Zaman Nabi Allah Hud, orang dah tak percaya adanya hari kiamat. Mustahil pada akal seawal Nabi Hud orang tak beriman dah kehidupan selepas mati. Tapi itulah hakikatnya. Bukan hari ini saja ada sebahagian golongan yang tak percaya selepas mati kita akan dihidupkan balik. Tapi benda ni dah berlaku pada zaman Nabi Allah Hud. Mereka mengagungkan keduniaan, mengagungkan material, melebihi kerohanian tentang adanya hari kebangkitan. Dan kita juga memerlukan tokoh-tokoh pendakwah yang membawa peranan dan karakteristik seperti dakwah Nabi Allah Hud. Dan begitu jugalah perumpamaan-perumpamaan kepada nabi-nabi yang berurusan dengan umat masing-masing. Lebih-lebih lagi karakter dan peranan yang dimainkan oleh Nabi Allah Lut. Hari ini kita panggil apa yang kau Lut buat hari ini? LGBT, lesbian, gay, bisexual, transseksual atau transgender. Makin parah. Dulu laki sama laki, perempuan sama perempuan. Hari ini lebih lagi. Dia buat cerita, dia buat hal. Tak cukup laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ada yang jenis berselera dua-dua jantina. Aku lelaki sama lelaki pun okey, dengan perempuan pun alright. Ada yang lagi puas dengan orang, dia pi dengan lembu pun alright, dengan kuda pun alright, dengan kerbau pun okey. Habis dengan binatang, dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran pun alright. Habis dengan hatu, busu-busu berlubang ke, pokok-pokok berlubang ke, dia pun bantai juga. Habis nak jadi apa ni? Adakah orang macam ni perlu dibagi exhaust kereta ke, vacuum ke? Tak reti. Di mana nilai otak, minda dan pemikiran, fitrah kemanusiaan yang Allah bagi? Ada jalan yang dah terfitrah Allah bagi. Pasangan yang berlawanan dan berlainan jantina untuk melampiaskan nafsu. Tapi dia cari yang sebaliknya, yang melampaui batas. Ingat pada konvoi tadi. Telajak lebih pun, dia akan tersesat dan tersimpang. Telajak perlahan pun, kalau kahwinkan anak ramai, gaji kecil, tak kahwin-kahwin. Kalau kahwinkan bergaduh dengan bini, tak kahwin-kahwin. Kalau kahwin-kahwinkan bini bercinta orang lain, aku akan kecewa. Last sekali tak kahwin-kahwin. Payah. Baik. Bila sebut dakwah, 3 benda penting saya nak sebut. Yang pertama, bila kita nak ajak orang pada jalan Allah dengan pendekatan dan peranan tarbiyah Nabi ni, nombor 1 ialah diri orang yang nak berdakwah. Da'i, penyeru, penyebar, pendakwah tu seharusnya berperanan. Biar orang dapat tilik, biar orang dapat tengok pada dia terlaksana apa yang dikatakan ilmu-ilmu yang baik dan akhlak-akhlak yang baik. Kita nak tonjolkan sesuatu pada orang. Kita nak berikan sesuatu pada orang. Kita nak persembahkan sesuatu pada orang. Biarlah yang kita nak bagi itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang sempurna. Sesuatu yang saleh. Dan begitu juga akhlak. Perangai kita pun mesti baik. Akhlak kita pun mesti baik. Adab kita pun mesti baik. Budi pekerti kita pun mesti baik.
Jadi kalau orang tengok hanya pada perkataan saja baik, tetapi perbuatan kita berlawanan dengan perkataan, maka akan berlaku penolakan. Ustaz sebut lagu ni, dia sendiri tak buat pun. Ustaz sebut lagu ni, dia sendiri tak amalkan pun. Ustaz sebut lagu ni, dia sendiri terjah lebih jauh pun. Kita tak nafikan apa yang disebut itu baik. Tapi kadang-kadang bab pengamalan, bab nak melaksanakan cukup susah. Sekurang-kurangnya kita dah tebarkan sesuatu yang baik walaupun diri kita sendiri belum mampu untuk melaksanakan dan melakukannya. Tapi jangan sampai kerana sikap kita, kerana akhlak dan adab kita berlakunya penolakan pada dakwah kita. Kerana orang tengok tak sama dan orang tengok tak seimbang. Kita buat tak sempurna, biasa. Kita buat dah tak komplit, biasa. Kita buat dah tak terbaik, tak apa. Janji kita tunjuk benda yang baik dan pelaksanaan praktikal dari sudut akhlak pun baik.